Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Terima kasih kerana kalian masih lagi antusias mengikuti video pembelajaran Om Zaimus. Semoga anda terus semangat untuk mengikuti video yang seterusnya. Jadi materi pembahasan kita pada kali ini, kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab 9 Matematik tingkatan 2, iaitu laju dan pecotan. Mari kita mulai. Baik, anda mungkin pernah menaiki kereta bersama keluarga ke suatu destinasi dan mungkin anda terpandang pada speedometer kereta anda, di mana bacaan speedometer menunjukkan misalnya 80 km sejam. Baik, apakah yang dimaksudkan bacaan 80 km sejam? Adakah dia laju atau laju? Jadi bacaan 80 km sejam itu bukan laju tetapi laju, iaitu menunjukkan laju kereta pada ketika masa tertentu. Baik, sebelum kita lanjut, Om ingin dedahkan sedikit maklumat ataupun info, iaitu perbezaan di antara laju dan laju. Baik, apakah itu laju? Okey, laju simbol dia ialah L, ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi laju dia punya rumus dia ialah jarak bagi masa. Dengan jarak D ialah maksudnya lintasan yang dilalui oleh sebuah objek dalam satu gerakan. Okey. Baik, apakah itu pula hal laju? Okey, hal laju dia punya simbol ialah V, iaitu kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey, jadi hal laju V sama dengan sesaran bagi masa, di mana sesaran S, simbol dia S, ialah panjang suatu lintasan yang paling pendek antara titik mula dengan titik akhir. Jadi bila Om bacakan ni mungkin kurang jelas. Okey, mari kita lihat contoh. Apakah itu perbezaan laju dengan laju? Baik, contohnya, okey, misalkan anda berada di titik mula anda iaitu di titik A. Okey, anda ingin ke titik B. Okey, ke tempat B. Okey, kemudian anda teruskan ke titik akhir iaitu matlamat anda nak pergi mana, iaitu di titik C. Jadi kalau kita lihat yang dimaksudkan jarak, okey, daripada A ke B ialah 12 km. Kemudian daripada B ke C 9 km. Jadi jarak atau lintasan yang anda telah lalui ialah 12 km tambahkan dengan 9 km. Okey, jadi anda telah melalui satu lintasan dengan jarak 21 km. Okey, apakah pula sesaran? Okey, sesaran pula, okey, dia tidak kira lintasan yang anda telah lalui daripada A ke B, B ke C. Maksudnya 12 km tambah 9 km. Tetapi sesaran ialah, okey, kita tengok takrifan sesaran, iaitu panjang suatu lintasan yang paling pendek. Maksudnya daripada A dia direct ke C. Okey, daripada titik mula hingga titik akhir, iaitu sejauh 15 km. Jadi sesaran dia ialah 15 km sahaja, iaitu lintasan terpendek. Okey, antara titik mula dengan titik akhir. Ambil saja 15 km. Itu sesaran. Okey, berbeza dengan jarak. Jadi boleh pastikan perbezaan jarak D dengan sesaran S. Jarak ialah lintasan yang anda lalui daripada A ke B, B ke C. Tetapi sesaran lintasan yang paling pendek sahaja, iaitu daripada A ke C. Baik, sekarang kita tengok macam mana pula kita nak cari laju. Okey, laju ialah L, jarak bagi masa. Jadi berapakah jumlah jarak yang anda telah lalui? 12 tambah 9. Ini dia. Jadi 21 kita bahagikan dengan masa. Okey, daripada A ke B, okey, dia mengambil masa setengah jam. Daripada B ke C, dia mengambil masa suku jam. Jadi tambahkan je lah. Setengah tambah 1/4, iaitu setengah tambah 1/4. Maka, okey, 21 bahagi setengah tambah 1/4 ialah 3/4. Okey, 3/4. Jadi jawapan dia ialah, okey, kita kira
Guna kalkulator. 21 bahagi 3 ABC 4. Okey, jadi jawapannya 28. Okey, jadi laju anda bergerak daripada A ke B, B ke C. Okey, laju kalau anda naik basikal lah. Kalau anda berbasikal, kalau naik motor lah. Kalau berjalan kaki lah. Jadi laju dia ialah 28 dan unit bagi laju ialah, sebab ini kilometer. Okey, tulis kilometer. 21 ni ialah kilometer. Okey, dan yang bawah ni masa ialah jam. Jadi kilometer per jam. Jadi kalau jam naik atas, jadi jam tolak 1. Kita baca kilometer per jam. Itu unit bagi laju. Baik, sekarang kita tengok hal laju. Okey, apakah rumus hal laju? Hal laju ialah sesaran bagi masa. Jadi sesaran dia 15. Jadi kita ambil 15 bahagi masa dia sama. Okey, sebab daripada A ke C dia mengambil masa setengah jam dengan 1/4 jam. Maksudnya setengah tambah 1/4 iaitu 15 bahagi 3/4. Jadi jawapan akhir, okey, kita guna kalkulator saja, iaitu 15 bahagi 3/4. 3 ABC 4. Okey, jadi jawapan dia ialah 20. Okey, unit laju dan hal laju adalah sama. Okey, sebab yang atas ni kilometer. Yang ni kilometer. Yang ini jam. Jadi kilometer per jam. Okey? Jadi itu beza antara laju dan hal laju. Tetapi pelajar jangan bimbanglah. Okey. Untuk fokus matematik tingkatan 2, silibusnya hanya melibatkan laju saja, bukan hal laju. Hal laju ni anda akan belajar di peringkat yang lebih tinggi semasa anda mengambil contohnya mata pelajaran matematik tambahan. Ada subjek yang dinamakan atau ada chapter yang dinamakan bab vektor. Itu kalian akan belajar tentang hal laju. Jadi untuk silibus matematik tingkatan 2 cukup laju sahaja. Iaitu laju sekali lagi iaitu jarak per masa, jarak bagi masa. Dan laju merupakan satu kuantiti skala. Okey, manakala hal laju ialah kuantiti vektor. Okey, kenapa dia kata kuantiti vektor? Yang ini skala. Okey, sebab skala ni dia hanya melibatkan magnitude saja. Okey, magnitude dia, saiz dia 28 saja. Ini saiz dia 28 kilometer per jam. Okey, dia tak melibatkan arah. Contoh, anda hendak ke kedai. Okey, anda katakanlah kedai itu jauhnya 100 kilometer. Okey, anda menaiki kereta. Okey, katakanlah 100 kilometer anda mengambil masa katakanlah 2 jam. Okey, jadi dia tak nyatakan okey, kedai itu kat mana? Okey, kat utara ke selatan ke timur ke barat. Dia cuma menyatakan anda ingin ke kedai menaiki kereta sejauh 100 km. Masa yang anda ambil ialah katakanlah 2 jam. Jadi dia tak nyatakan kedai itu dekat mana. Okey, kat utara ke selatan ke timur ke barat. Itu kita guna laju. Itu dinamakan kuantiti skala. Yang melibat, kalau kita kira, dia melibatkan jawapan dia magnitude saja. Okey, arah dia tak nyatakan. Tetapi kalau kuantiti vektor, okey, seperti hal laju ni, dia melibatkan arah. Contohnya katakanlah anda ingin ke kedai, okey, sejauh 100 meter di mana kedai itu berada ke timur atau dinyatakan ke barat, ke utara, ke selatan. Kedai itu berada di utara anda, di barat anda, selatan anda, timur anda. Bila dia nyatakan arah yang melibatkan arah, okey, kita boleh cari magnitude dan dia kata dia melibatkan arah, maka ia merupakan kuantiti vektor. Jadi sekali lagi pelajar jangan bimbang, ini sebagai ekstra tambahan sajalah. Okey, beza di antara laju dengan hal laju. Tetapi fokus ingat hanya laju sahaja. Baik, kita lihat contoh. Okey, untuk menentukan laju gerakan suatu objek. Okey, Om kasih 2 contoh saja untuk video kali ini. Okey, kita lihat contoh 1. Okey, Muklis berbasikal ke kedai yang jaraknya 400 meter, dia mengambil masa 50 saat. Jadi dia tak nyatakan kedai itu kat mana, kat timur ke kat barat ke kat utara ke kat selatan, atau dia tak nyatakan sudut kedai itu berapa darjah daripada anda.
Okey, 60 darjah daripada anda ke, dia tak nyatakan. Jadi bila dia tak nyatakan, maka ini kuantiti yang terlibat hanya kuantiti skala, okey, yang tanpa arah. Jadi kalau kuantiti skala, kita terpaksa cari laju. Jadi soalan berkata hitung laju mukris. Jadi laju, bukan hal laju ya, L ialah apa? Rumah laju. Jarak bagi masa. Jadi jarak dia ialah 400 bahagi dia mengambil masa 50 saat. Jadi guna kalkulator sajalah. Ataupun kalau nak potong-potong pun tak ada masalah. Kita boleh potong. 0, 0. 40 bagi 5 berapa? 8. Jadi unit. Okey, yang 400 ni unit dia meter. Okey. Yang masa ni saat. Jadi unitnya meter sesaat. Saat di atas jadi dapat S negatif 1. Jadi laju muklis ialah 8 meter per saat. Okey. Baik, kita lihat contoh yang terakhir, contoh 2. Baik, kita lihat. Kita ada 2 orang pelari lah. Contohnya semasa sesi latihan ke, okey, ataupun sesi sebenar ke. Pelari A menamatkan larian 100 meter dalam masa 10.2 saat. Pelari B menamatkan larian 100 meter, acara lari 100 meter dalam masa 10.5 saat. Jadi dia suruh, okey, dia arahkan anda hitung laju pelari A dan laju pelari B. Jadi laju pelari A ialah apa formula laju? Ingat, formula laju ialah jarak bagi masa. Okey, tak payah tengok sesaran masa. Okey, jarak bagi masa. Kenapa kita gunakan laju? Sebab dia tak nyatakan dia mula katakanlah acara larian 100 meter tu, track tu dia tak nyatakan sama ada ke utara ke timur ke barat ke selatan atau sudutnya berapa. Dia cuma cakap lari ikut track. Jadi tak tahu arah track tu. Jadi kita terpaksa gunakan laju. Okey, jadi laju sekali lagi jarak per masa. Jadi jarak pelari A dengan B ni track dia ialah 100 meter. Bahagikan masa, okey, untuk pelari A 10.2. Okey, jadi kita gunakan kereta 100. Okey, bahagi 10.2. Kita dapat 10.8. Okey, jadi 9.8 unit. Yang ini, okey, track ni 100 meter, masa saat. Jadi meter sesaat. Okey, atau meter per saat. Okey, bagaimana pula laju pelari B? Okey, sama jarak per masa. Jadi jarak trek tu ialah 100 meter. Bahagi masa, dia ambil berapa masa? Dia tamatkan pelari B. Dia mengambil 10.5 saat. Jadi, okay, mudah kita guna kalkulator saja. 100 bahagi 10.5. Jadi 9.52. Jadi 9.52 meter per saat. Itu dia laju pelari A dan laju pelari B. Jadi sebelum Om tamatkan video pembelajaran kita hari ini, Om nak ulang semula, iaitu laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu rumus dia laju L jarak per masa. Ingat saja jarak per masa, di mana jarak ataupun simbol dia D ialah lintasan yang dilalui oleh sebuah objek dalam satu gerakan dia. Sama ada dia berjalan kaki, naik motor, naik basikal, naik kereta, naik kapal terbang. Okey. Dan laju merupakan satu kuantiti skala, iaitu dia hanya melibatkan magnitude saja tanpa arah. Okey, tak ada arah. Kedai tu kat mana arah tu, tempat tu kat mana arah tu. Okey. Untuk hal laju ni sebagai satu info tambahan sajalah untuk pengetahuan pelajar bila naik ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi Om terangkan jugalah, iaitu hal laju ialah kadar perubahan. Kalau sini jarak masa, sini sesaran masa. Jadi rumus dia simbol dia V, sesaran bagi masa. Di mana sesaran, apa maksud sesaran? Okey, panjang suatu lintasan, yang paling pendek dan yang paling panjang, iaitu maksudnya daripada titik mula dia bergerak sampai titik akhir. Kita kira itu sahaja. Dan ia merupakan satu kuantiti vektor kerana dia melibatkan magnitude dan arah. Maksudnya kalau hal laju ni dia dah libatkan arah. Okey, tempat tu ke timur ke barat ke selatan ke, okey, ke utara ke, itu. Jadi tapi jangan bimbang, fokus pada laju sahaja.
bukan halaju. Baik, itu saja PDPC kita hari ini. Jika anda rasakan video Om ni bermanfaat, boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.